Okay, Assalamualaikum puan. Saya nak terangkan tentang MRTT yang tadi saya dah cek dengan Cik Amir. So, dia macam ni lah. Puan punya pembiayaan 214k. Puan punya pembiayaan dengan Syuhaida 214k. So, buat joint loan bersama. Okay, Puan Rohaya dengan Syuhaida. So untuk MRTT ataupun insurans, okay, MRTT yang bank bagi tu, dia bagi cover 50%. Dia cover puan 50%, dia cover Syuhaida 50%. So 50% ni daripada 214. 214 maksudnya puan punya coverage MRTT 117,000, Syuhaida pun 117,000. Cuma coverage puan untuk MRTT ni hanya 15 tahun sahaja. Tapi Syuhaida dapat 35 tahun coverage. So graf dia macam ni. Kalau untuk puan punya ni 35 tahun pembiayaan, loan rumah 214,000. Dia macam ni lah keluk dia. Tapi puan punya MRTT dapat cover 117,000. Okay, ni untuk MRTT puan. Tapi dia cover 15 tahun sahaja. Dia penurunan dia sangat-sangat cepat lah. So ni MRTT puan, cover sampai 15 tahun sahaja. Untuk Syuhaida punya case 35 tahun, loan 214,000. MRTT dia cover sama, separuh-separuh 117,000 selama 35 tahun. Okay, so dia punya MRTT dia 35 tahun. Puan punya 15 tahun sahaja. Jadi apa akan berlaku kalau berlaku kematian? Kalau puan berlakunya kematian pada tahun ke-10. So berlaku kematian pada tahun ke-10. Baki hutang rumah masa ni, baki hutang mungkin ada lagi 190,000. Tapi coverage puan untuk MRTT dekat sini, okay, bila berlaku kematian dekat sini, tadi 117, tapi dia dah berkurang. Mungkin tinggal 70,000 sebab penurunan dia sangat cepat. 70,000 atau 60,000 MRTT puan. So sekiranya berlaku kematian pada tahun ke-10, MRTT tinggal 60,000 je contohnya. So 100 baki hutang 190,000 pada tahun ke-10, tolak MRTT yang cover puan baki tinggal 60,000. Jadi ada balance lagi 130,000 yang Syuhaida kena settlekan. Syuhaida lah kena settlekan ni baki hutang 130,000 ni. Tapi bagaimana pula dengan Syuhaida? Kalau Syuhaida pun berlakunya kematian pada tahun ke-10 contohnya, okay, pada tahun ke-10 baki hutang mungkin ada 190,000 lagi. Jadi MRTT Syuhaida pada ketika ni mungkin ada 100,000. Sebab dia punya penurunan dia tu lambat sikit lah. Sebab dia cover sampai 35 tahun. Tapi puan dia macam cerun sikit. Dia cepat 15 tahun je. Tapi Syuhaida 35 tahun, dia punya penurunan tu agak lambat. Jadi mungkin dalam kita letak anggaran lah, ada lagi balance coverage dia 100,000. So berlaku pada kematian pada tahun ke-10, baki hutang rumah ada 190,000 lagi. So tolak dengan MRTT Syuhaida yang masih berbaki 100,000. So ada balance 90,000 yang puan kena settlekan. So ini puan yang kena settlekan. Sebab tu saya sangat sarankan untuk Syuhaida ambil dana pelupusan hutang. Ambil dana pelupusan hutang ni. Okay, dana pelupusan hutang ni daripada life takaful lah. Pelupusan hutang dan juga penggantian pendapatan. Dan dana penggantian pendapatan. Apa fungsi dia?
So kalau dia ambil, Syuhaida ambil dana pelupusan hutang yang saya kirakan dekat sini, okay, untuk Syuhaida punya saya kirakan dekat sini, untuk suku juta baru 200, untuk suku juta 250,000 dana pelupusan hutang, bulanan dia baru RM99.20. Kalau untuk 350,000 punya dana, dia perlu menyimpan hanya RM122.50. Bulanan simpanan yang sangat rendah, tapi dapat dana pelupusan hutang dan penggantian pendapatan suku juta minimum. Dan dia ada lagi peningkatan. Okay, jumlah pampasan ni dia meningkat setiap 5 tahun. Kalau meninggal pada tahun ke-5, penama, kalau dia letak puan sebagai penama dapat 275. Meninggal pada tahun ke-10, dia dapat penama dapat 300,000. Pampasan ni, nilai pampasan 250,000 ni meningkat setiap 5 tahun 10%. 10% daripada ni jumlah pampasan yang kita ambil. Kalau dia ambil 250,000, peningkatan dia 25,000 setiap 5 tahun. Kalau dia ambil 350,000, peningkatan dia 35,000 setiap 5 tahun sampai 10 kali kenaikan. Dan of course ada tambahan-tambahan manfaat lain. Sekiranya kematian ketika menunaikan haji dan umrah, waris dapat 2 kali ganda daripada jumlah yang diambil. Ada badal haji, ada waiver, ada kematian disebabkan kemalangan, waris dapat tambahan lagi 100,000, 200,000 ke 300,000. Itu kelebihan kalau kita ambil dana pelupus, buat prepare dana pelupusan hutang dan penggantian pendapatan daripada life takaful. Okey, contohlah Syuhaida menyimpan untuk dana pelupusan hutang RM350,000, RM122.50. Dia menyimpan RM122.50. So dia dah prepare dana pelupusan hutang minimum RM350,000. So sekiranya dia meninggal pada tahun ke-10 ni tadi, ada baki hutang RM90,000 yang puan kena settlekan. Sekiranya dia meninggal, RM350,000 ni puan yang akan dapat lah. Kalau dia letak penama puan yang akan dapat, Puan Rohaya yang akan dapat. So puan boleh gunakan duit ni untuk settlekan baki hutang RM90,000 tu. So dengan 350 settle baki hutang, 350 tolak RM90,000 baki hutang, ada lagi balance. Puan dapat 350. Baki hutang ketika tu ada RM90,000 lagi. 190,000 lah. RM90,000. Ada balance RM90,000. So dekat sini dana pelupusan hutang yang puan dapat daripada takaful Syuhaida ni ada balance lagi 260k. So duit ni puan boleh bantu dia lupuskan hutang-hutang lain yang dia ada kalau ada, dan puan boleh guna untuk kelangsungan hidup. Jadi sangat penting lah. Sebab tu kenapa kita kena ada dana pelupusan hutang ni, supaya dapat bantu puan settlekan baki hutang di bahagian dia ni. Sebab dia tak dapat coverage yang full, sebab dia bagi 50-50. Kalau berlaku cacat kekal, Syuhaida lah yang akan dapat 350 ni. Dia akan tengok mana sampai dulu. Kalau berlaku kematian, puan dapat, atau penama hibah dapat. Kalau berlaku cacat kekal, pemilik polisi yang akan dapat. So sekiranya sakit kritikal ada tambahan lagi 100,000 kat sini. Untuk tabung sakit kritikal ada tambahan 100,000. So sekiranya terpaksa berhadapan dengan sakit kritikal, dah tak boleh nak bayar bulanan rumah, so Syuhaida ketika tu dapat pampasan 100,000 daripada tabung takaful dia tadi. Ada 100,000 tabung sakit kritikal, dia boleh gunakan untuk teruskan bayar balik pinjaman. Sebab MRTT coverage dia, MRTT punya coverage hanya untuk kematian dan cacat kekal sahaja. Dia langsung tak cover sakit kritikal. Itu pentingnya lah kita adakan dana pelupusan hutang yang ada sekali dengan tabung sakit kritikal, supaya kita boleh jaga hartanah ni. Kita ada dana untuk pelupusan hutang, kita ada dana untuk penggantian pendapatan, untuk teruskan bayar balik rumah. So kita boleh jaga hartanah tu daripada risiko lelong.
So itu sajalah penerangan saya tentang MRTT Puan dengan Syuhaida. Dan saya sangat sarankan Syuhada untuk buat simpanan untuk pelupusan hutang ni supaya dapat ringan beban Puan nanti, dan untuk dia juga. Kalau dia dah hilang pendapatan akibat cacat kekal atau sakit kritikal, kita tak minta, tapi benda tu, risiko tu kita kena bersedia. Kan sebelum berlaku kita kena bersedia lah supaya dia ada dana penggantian pendapatan walaupun mungkin waktu tu dah hilang pendapatan akibat sakit tadi. Okay, itu saja Puan. Assalamualaikum.